Assalamualaikum warahmatullahi taala. Okey. Ada sikit gangguan tu. Okey, kita mulakan. Ada sikit gangguan tadi, gangguan connection. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa bersama dengan kami pada pagi ini di page Nadi Duit dan juga page Wan Alwi The Talent Wizard, dua page yang kita akan buat live dan juga mungkin kita akan masukkan recording perbincangan-perbincangan kita, dan kita bincang secara santai-santai kan dalam musim-musim orang kata MCO ni, kita rehat ke rumah ataupun kadang-kadang kita mungkin berada di tempat kerja masing-masing ataupun di tempat bisnes masing-masing kan. Kita ambil masa dalam hampir pukul 10.30 pukul 11 ni kita sembang berkaitan dengan apa yang kita dah sambung sebelum ini. Sebelum ini kita akan bincang tentang 22 faktor kegagalan dalam bidang keusahawanan. Kegagalan usahawan ni seperti mana saya ulang balik, dia bukannya gagal, sepertinya gagal yang kita faham, dia hanyalah gagal sementara ataupun kata sebagai feedback lah sementara untuk kita terus maju, kerana dalam bidang keusahawanan ini apabila kita berniaga, kita sebenarnya juga belajar tentang banyak perkara dan cabaran-cabaran yang ada dalam bisnes ini kan. Mana bisnes ini bukannya orang kata apa, masuk berniaga terus relax koyang kaki duit masuk, bukan perniagaan ni. Dia macam orang kata satu tempat yang kita belajar sambil kita membuat keuntungan, sambil kita mungkin kita rugi, kita belajar tentang syarikat, kita belajar tentang pelanggan, kita belajar tentang marketing. Sambil itu kita belajar juga bagaimana nak memajukan produk kita, servis kita nak menjualkan. Dia bidang-bidang yang berkaitan dengan satu ilmu yang membainkan, berkaitan dengan ilmu dan juga berkaitan dengan teori dan praktikal. Dan juga dia punya ganas dia terus ada result dia, berjaya atau tidak kan, okey tak okey, macam mana nak baiki kan. So dia juga berkaitan dengan duit, hilang duit bertambah, itu berkaitan dengan bisnes dan juga perniagaan yang kita faham lah. Oleh kerana kita berbincang tentang 22 faktor kegagalan dalam bisnes. Apakah faktor-faktor kejayaan? Cara mudah kita balikkanlah 22 tu kan. 22 faktor kegagalan, kalau kita tak buat jadilah 22 faktor kejayaan kan. Contohnya kita jangan anggap, yang pertama jangan anggap bahawa bisnes kita itu duit peribadi, asing-asingkan. Yang keduanya belajar ilmu pengurusan lah, jangan gelojoh waktusan, jangan terlalu excited sangat dalam banyak perkara kan. Sentiasa mencari ilmu kemahiran sesuai keadaan semasa. Orang kata jangan terikut sangat dengan jakan-jakan palsu dan trend-trend palsu ni. Kita kena ada data, fakta kan, bukan auta. Dan juga orang kata apa, mesti ada guru kan, mesti ada networking, mesti ada impian, ada tindakan. Dan juga kita menguasai kawasan-kawasan yang kita masuk, kita menguasai bidang-bidang yang kita masuk kan. Kita mempelajari ilmu teknikal, kita berani ambil staff, kita orang kata apa, dalam keadaan yang membina kekuatan minda, kekuatan emosi kan. Berniaga kita ada matlamat, bukan duit semata-mata, tapi ada matlamat-matlamat lain yang akan menyebabkan kita sentiasa berinspirasi untuk meneruskan bisnes kita. Kita bukan syok sendiri kan, kita sentiasa menambah nilai dalam hidup kita. Kita cuba bernetworking, jangan makan sendiri. Kita sentiasa memikirkan juga modal-modal pusingan ni, jangan supaya cash flow kita kata tersekat-sekat dalam bisnes kan. Kadang walaupun benda tu berlaku, tapi kita cubalah supaya kita untuk mematikan cash flow dalam bisnes kita ni oleh keadaan-keadaan yang boleh menyenangkan diri kita kan. Ilmu pemasaran kena belajar, ilmu sales kena belajar, ilmu kewangan kena belajar. Sentiasa buat kawalan standard, lokasi kita, lokasi alam maya kena ada, lokasi bukan alam maya, alam nyata pun kena ada kan. Teknologi ni kena masuk lah, dan keadaan sekarang wajib masuk teknologi. Dan kita kena sentiasa beritahu diri kita ni bukan gagal, kita hanya belum berjaya, belum mencapai track ataupun konsep yang betul dalam bisnes kita lah, model bisnes yang betul kan, yang akhirnya mengajarkan kewangan. Tapi bila kita gabungkan semua ni, kita perasan bahawa dalam kita melaksanakan bisnes ni, kita perlu menguruskan emosi kita yang pertama. Yang keduanya, kita mesti menguruskan diri kita. Yang ketiganya, kita mesti ada ilmu berkaitan pengurusan organisasi. Mengurus emosi ni macam pengurusan stres kan, kita belajar ilmu pengurusan stres. Dan juga apakah ilmu-ilmu berkaitan diri dan organisasi. Pertamanya, kita kena belajar pergi berguru tentang decision making, cara membuat keputusan, problem solving, cara menyelesaikan keputusan.
Kita kena belajar ilmu berkaitan dengan sales marketing yang terkini kan. Kita kena belajar banyak agensi-agensi kerajaan. Kalau dapat percuma pergi je tengok agensi-agensi kerajaan kan. Kalau nak berbayar mungkin dia mahal kan, 500, 600, 1,200, ada 2,000, ada 5,000. Tengok guru-guru yang kita pergilah, kemahiran yang ada pada mereka macam mana kan. Kalau nak murah-murah, carilah agensi-agensi. Kalau agensi pun menyediakan guru yang hebat-hebat juga, bukan yang calang-calang, yang bukan yang kaleng-kaleng kata orang kan. Dan juga kita kena belajar ilmu persyarikatan kan, apa itu syarikat, kena belajar apa dalam syarikatnya, pecahan-pecahan dia kan, ilmu berkaitan dengan admin, ilmu berkaitan dengan HR, ilmu berkaitan dengan kewangan, ilmu berkaitan dengan sales, marketing dan juga organisasi, ilmu berkaitan dengan branding, ilmu berkaitan dengan legal, ilmu berkaitan dengan sistem, banyak yang kita kena belajar. Dan seterusnya kita kena tahulah konsep-konsep CRM, Customer Relation Service, Customer Relation Management kan, bagaimana membina hubungan dengan pelanggan. Ilmu tu ilmu yang mendalam. Juga kita belajar tentang ilmu berkaitan dengan pekerja, bagaimana menguruskan pekerja kita dalam HR, apakah perundangan, apakah legal-legal yang berlaku, apakah pematuan-pematuan yang perlu kita ikut lah. Dan juga kita kena ada lah akaun semasa, kena ada syarikat kan, kena tahu apa itu enterprise ni syarikat ke tak, ataupun dia entiti perniagaan saja kan, apa itu PLT. Dan juga kita kena juga belajar tentang krisis-krisis yang berlaku. Jadi pengurusan krisis ini perlu juga dipelajari kan, insyaAllah kita cuba akan cover nantilah. Dalam pengurusan krisis ni yang biasa saya mengajar pun mengambil masa 2 hari ke 3 hari kan, kita melihat secara luas pengurusan krisis ini. Begitu juga dengan risk management, pengurusan risiko. Apabila berlaku krisis, dia juga tak lari pada pengurusan risiko, berlakunya risiko. So pengurusan risiko pun kita kena belajar juga kan, dia pun masih 2-3 hari jugalah untuk belajar secara telitinya kan. Dan seterusnya ialah bagaimana nak membangunkan syarikat. Kita jumpalah guru-guru teknikal yang bercerita bagaimana mengembangkan syarikat secara teknikal. Jangan kita bermain dengan emosi, dengan motivasi semata-mata kan. Kita juga carilah guru-guru teknikal, sebab guru teknikal ini yang menunjuk kita data dan juga management kan. Dalam kita berniaga pun jangan lupa ilmu berkaitan dengan perakaunan, kena belajar, kena suka number. Walaupun orang bisnes tak suka number, dia sukanya dapat duit banyak masuk je kan. Tapi kadang number, data, analisis juga kita belajar. Maknanya ilmu kita dalam bidang pengurusan, dalam bidang organisasi, dalam bidang keusahawanan ini, kita juga belajar ilmu berkaitan dengan pengurusan emosi, berkaitan dengan motivasi diri, motivasi syarikat, motivasi pekerja. Kita juga belajar berkaitan ilmu dengan teknikal. Teknikal ni penting sangat sebab kita nak tahu data, fakta, analisis itu penting untuk kita merancang masa hadapan. Dan juga kita tidak boleh meletakkan diri kita selamanya sebagai bekerja dalam syarikat kita. Duduk kat bawah je dalam operasi. Kita kena keluar, pergi ke level pengurusan, menguruskan syarikat, menguruskan perniagaan kita. Akhirnya kita pergi pada level yang lebih tinggi kan, pengurusan atasan. Ilmu itu kena kita belajar lah. Dan benda itu dia ada stagger dia ada peringkat-peringkat dia. Kita tak boleh jam-jam melainkan kalau kita dah expert. Itu dah betul. Jadi ilmu ni yang kata dah perniagaan bukan mudah lah. Ia merupakan satu perkara yang perlu kita fokus betul-betul. Itu antara faktor kejayaan secara ringkas yang kita ambil pada hari ini insya-Allah. Dan orang kata apa yang esok insya-Allah kita akan bersembang juga tentang konsep berkaitan dengan ilmu persyarikatan secara ringkasan. Kalau nak detail tu kita mungkin kena buat kursus yang lebih detail, tapi kita ringkas dulu, mengambil ilmu-ilmu orang kata secara asas. Nanti kalau kita pergi berjumpa dengan guru-guru yang lebih mendalam, jadi kita tidak ada terkapai-kapai nak memahamkannya. Sebab sekarang saya tengok dalam kursus saya pergi pun, individu yang masuk ni kadang banyak benda, banyak perkara, term-term yang dia tak faham dalam perniagaan, dalam syarikat, menyebabkan apabila pergi pada ilmu dia guru, jadi guru tu tak boleh nak cerita lebih mendalam sebab pun nak cover orang-orang yang masih belum lagi faham cara asas. Betul faham cara asas, pergilah berguru dengan mahal pun tak apa, tak masalah, sebab kita dah faham asas, hanya kita pergi untuk mendapatkan ilmu yang lebih mendalam, barulah kita tak bazir duit kita nak tak 500, 1000, 2000 kan. Jadi itu kita kena susun juga strategi pembelajaran kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam page Wali dan Wizard dan juga page Nadi Duit. InsyaAllah kita sebagai usahawan sentiasa meletakkan azam, impian, melakukan tindakan untuk kita menggapai impian kita dan merobos cita diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik.